Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma rfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya fatiras samawati wal ard isrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab illam yatubu ilaika ya rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita duduk di dalam kesihatan iman dan Islam. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Lebih-lebih lagi kita itu boleh bersama di dalam majlis menututi ilmu pengetahuan. Itu adalah satu pemberian anugerah daripada
Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan tidak terhingga. Maka pada perjumpaan kita malam ini ni, insya-Allah taala, marilah sama-sama kita sambung pula pengajian kita daripada kitab Muqarrar Al-Aqidah Ula Sanawiyah pada pembicaraan mata pelajaran yang ke-8 pada bahagian yang ketiga, iaitu tentang masalah tawassul al-mamnu'. Tawassul mamnu', makna kata tawassul kita nak mendampingkan amalan kita kepada Allah Jalla wa'ala, itu makna tawassul. Akan tetapi tawassul yang kita nak belajar pada malam ni panggil tawassul mamnu'. Tawassul yang ditegahkan di dalam agama kita. Sebab apakah ditegahkan dalam agama kita? Kerana adanya beberapa perkara yang bercenggah dengan dasar agama kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil-dalil yang bina di atasnya oleh bahagian tawassul yang ditegah dalam agama ini, bina di atas dalil-dalil syarak yang tidak sabit daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, kita boleh tahu kata kita sebagai orang mukallaf nak buatnya apa-apa amalan pasti terhenti di atas dalil syarak yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul dengan kehendak Allah Taala dan dipahamkan oleh para ulama ar-rabbani sebagai warasatul anbiya yang nak mari prosesnya dalil-dalil syarak supaya nawi kita itu beramal betul dengan apa yang syarak itu kehendak daripada kita sebagai orang yang dikena taklif. Lalu dia kata at-tawassul mamnu' ni, apakah tawassul mamnu'? Mamnu' ni mana perkara yang dikena tegah. Apakah tawassul yang dikena tegah? Kita belajar dah semalam bahagian tawassul hak syar'iyah. Tawassul hak masyru' mana tawassul yang disokongi oleh dalil-dalil syarak. Maka kita itu tangguh satu daripada ayat Al-Quranul Karim pada bahagian yang kelima daripada tawassul hak masyru', iaitu tawassul bil a'mal as-salihah, dengan amalan-amalan yang salih. Maka nantilah kita cakap lagi setelah daripada kita nak hurai sedikit tentang masalah tawassul al-mamnu'. Gapo dia? Supaya nak kita faham maudhu' mata pelajaran yang kita nak belajar dulu. Dia kata huwallazi la aslalahu fid din. Tawassul mamnu' ni makna macam mana? Maknanya tawassul yang tidak ada asal. Apa ada asal? Tidak adanya dasar lah. Tidak ada sokongan baginya, iaitu bagi bahagian tawassul yang ditegah dalam agama kita itu fiddin, di dalam ad-din. Din di sini makna kata agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah dia tidak ada asal di dalam urusan agama? Lalu dia kata lagi walam yakum alaihi dalilun syar'i, dan tidak terdiri di atasnya oleh dalil syarak. Maknanya perbuatan itu tidak disokongi oleh dalil syarak.
tidak disokongi oleh Al-Quran, tidak disokongi oleh hadis, tidak disokongi oleh perbuatan-perbuatan yang diberlakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh awal yang mereka itu faham daripada percakapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka itu. Maka itulah maknanya tawassul al-mamnu'. Tawassul yang ditegah dalam agama kita. Tidak ada asal kerana tidak ada dalil yang membantu. Seolah kata kita nak misal dengan cara mudah, kita dakwa satu perkara, kata benda tu hak kita. Akan tetapi tidak ada bukti, tidak ada alasan yang menunjuk kata perkara tu hak kita. Maka apabila kita itu ada di mahkamah, ada di hadapan qadi, nascaya perkara itu jatuhlah hujah. Kita tak kuasa nak berhujah kerana kita tidak ada milik hujah. Dakwaan pasti kena ada hujah. Maka di sini pun perkara tersebut tu serupa sahaja. Yang mana yang kita itu telah mendengarkan huraian sedikit daripada amor tadi, iaitu tawassul masyru', perkara yang tidak ada asal dalam agama kita dan tidak ada dalil yang menunjuk di atasnya. Perbuatan tu ada tak daripada manusia yang beriman? Perbuatan tu ada. Tapi perbuatan tu dihukumkan dalam agama kita, apakah? Iaitu perkara yang ditegah. Maka orang yang buat kerja dengan perkara yang ditegahkan di dalam agama, maka seolah kata dia buat kerja perkara yang bilang kata berdosa di dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa ala anwa'in, mana dia itu ada beberapa bahagian. Tawassul hak mamnu' ni ada beberapa bahagian. Ada rupa dia beberapa bahagian. Yang ulama kita bawa data di sini supaya nak kita itu sebagai orang Islam boleh tahu kata anak cucu kita tu duk belajar gapo di madrasah-madrasah pada masa yang kita ada sekarang ini. Dia kata wa huwa ala anwa'in, dia itu di atas bahagiannya. Ada beberapa bahagian. Nampak dah tu dah, rupa makna kata tawassul mamnu' ni rupa macam mana. Nak kita itu tergambar di dalam akal fikiran kita dulu supaya kita itu boleh jadi jelas dengan apa yang dibawa datangkan oleh alim ulama kita di sini. Mari kita tengok kepada bahagian yang pertama. Ulama di sini dia bawa 3 bahagian mari. Halaman muka 27 tu. Muka 27. Kita tengok di situlah siapa adanya kitab boleh kita tengok situ. Mari kita pakat tengok. Dia katakan dia kata ni at-tawassul bil amwat. Mula-mula sekali kita tawassul dengan perkara yang mati. Al-amwat makna kata manusia yang meninggal. Makna kata orang yang meninggal dunia dah. Tawassul dengan orang mati di sisi ahli sunnati wal jamaah, duduk di atas bantasan salaf, kira kata ini bahagian adalah tawassul yang ditegah dalam agama. Yang ditegah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Mana tawassul dengan orang mati ni makna kata salah di dalam hukuman agama kita. Maka kita sebagai orang Islam, maka kita tinggallah pekerjaan ni. Tinggal di sini makna jangan kita kerja. Tak pasti kata kita itu kena buat dulu. Tak. Ada pun orang ada buat dah, kita tinggallah perkara ni. Kerana perkara ni adalah perkara yang ditegahkan di dalam agama kita. Seolah kata kita ada buat kerja perkara yang agama kita larang kita.
Apabila ulama itu agama kita lari kita, maka di sana ada janji seksa. Kalau kita kerja. Nampak tu tak? Itu dia. Macam mana kita tawassul dengan orang mati ni, rupa macam mana? Tawassul dengan orang mati ni rupa macam mana? Mari kita tengok hak ulama kita yang nak royakkan kepada kita. Kata rupa ni macam ini. Wa dzalika bi talabil hajati minhum. Wa dzalika bi talabil hajati minhum. Dan dimakian itu, dimakian kata tawassul dengan orang mati itu tu dengan rupa macam mana? Rupanya yakni kita tutup, kita minta, kita pohon hajat-hajat kita, akan hajat-hajat kita. Mana kata kita pohon, kita minta, nah, kita serukan dia supaya nak menghasilkan hajat-hajat kita daripada mereka itu. Daripada gapo? Daripada mereka itu. Umpama mana? Umpama yang kita itu boleh tengok dengan mata kepala kita, kalaulah kita itu duduk di luar negara. Tapi kalaulah kita duduk dalam negara, barangkali sedikit kita boleh nak tengok. Kenapa? Kerana alim ulama kita semenjak daripada lama mari dah tolong memperjuangankan untuk nak menghapuskan adat istiadat yang bercenggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fajazahumullahu khairan, fajazahumullahu anna khairah. Pohon kepada Allah Taala balaskan kebaikan kepada alim ulama kita yang berjaksa. Daripada dia itu mencuahkan tenaga mereka itu menghapuskan adat istiadat yang membawakan manusia itu duduk di dalam kegelapan khurafat, kegelapan jahil, kegelapan syirik dan sebagainya. Yakni rupanya ditutup, diminta hajat-hajat daripada orang hak meninggal. Nampak tu tak? Ditutup hajat-hajat orang hak tinggal. Umur kita ni alhamdulillah, di tempat kita ni alim ulama kita buat kerja. Di negara Malaysia pun saya yakin kata begitu juga. Dan di Indonesia pun begitu juga. Akan tetapi adalah satu kumpulan yang dikenakan mereka itu, maaflah kita sebut dengan cara jelas, iaitu dikenakan dengan Al-Kuburiyun. Al-Kuburiyun ini yakni mereka yang nak serunya manusia supaya manusia itu bergantung kepada manusia yang soleh yang telah meninggal dunia. Mintanya hajat-hajat daripada mereka itu, mintanya pelepas daripada mereka itu, mintanya pertolongan daripada mereka itu dan sebagainya. Itu ada sungguh perkara yang tak boleh kita nak nafi, perkara yang kita tak boleh nak lari. Nampak tu tak? Akan tetapi kalau di negara Thailand kita ni, kita pohonlah rahmat itu turun kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, salah seorang daripada tokoh ulama Fatani kita ni, yang dialah setelah daripada kembali mari daripada Makkahul Mukarramah kepada tanah air ini, dia ni buat kerja dengan cara sungguh-sungguh, hapusnya adat istiadat ini tubik daripada daripada negara kita, daripada pahamnya orang kita. Ramai daripada orang-orang Islam kita yang silap faham, bukan sengaja silap faham. Yang silap faham kata boleh kita minta hajat-hajat daripada manusia yang saleh, yang wali, yang telah meninggal dunia. Maka dialah yang berjaksa mengajak manusia dan cetaknya buku-buku seumpama kitab Tauhid bagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain-lain lagi sebar di negara
kita, maka dengan sebab kebaikan mereka, kebaikan beliaulah yang jadi orang Islam itu tinggal daripada adat istiadat yang salah itu. Dulu ada sembelih di kubur, ada puja kubur, adanya berdoa di kubur. Makna berdoa di kubur makna minta daripada si kubur tu betul-betul. Adapun kita pergi berdoa dengan Tuhan di kubur, hak tu masalah lain. Hak ning ni makna kata pergi minta daripada si mati betul-betul. Nampak tu tak? Tu rupa dia tu nak kita nampak dan jadi jelas. Supaya nak kita itu jauhkan diri. Maka alim ulama kita setelah daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman meninggal, dia ni sebagai tokoh ulama, hak ulama kama dia ni pun ambil juga cara mikir beliau dan jinjak langkah beliau, marinya tulis buku-buku kepada anak cucu supaya boleh mengaji belajar dan menjauhkan diri daripada perkara hak yang tersebut tadi. Maka inilah kitab yang kita duk belajar ni salah satu daripada anak-anak murid mereka, anak-anak murid beliau dan jaksa beliau lah. Makna kata jaksa beliau lah yang bolehnya umat Islam di tempatan kita ini buat jadi bersih molek cara-cara beribadat, cara-cara berdoa, cara-cara pegangi dan sebagainya. Nampak tu tak? Tu ni rupa. Maka perkara ni kalau kita tengok di negara-negara Arab ada lagi. Masih ada dan masih dipertahankan. Banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutupnya hajat-hajat daripada si mati, daripada wali, daripada orang soleh, ada sampai ke hari ini. Ada sampaikan kepada hari ini. Sebab itu kita sebagai orang awam, sebagai orang tak belajar dalam arti kata dengan cara mendalami, maka ambillah nasihat daripada buku-buku alim ulama kita yang mengajar, yang tulis, yang sebar dan sah dengan hukum syarak dan kerajaan. Marilah kita beramal mengikut hak ni. Hak ni lah yang betul, yang benar, yang molek, yang dapat manfaat bagi diri kita dunia dan di akhirat. Kenapa? Kerana seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala, ulama kita nak hukum macam mana, mari kita tengok. Mari kita tengok kemudian daripada ni. Mari kita tengok. Dia kata wadzalika bi talabil hajati minhum. Demikian itu dan demikian itu makna tawassul dengan orang-orang yang mati. Nah, rupa macam mana? Yakni kita tutupkan hajat-hajat kita daripada si mati. Wasti'anati bihim. Dan isti'anati bihim. Apa makna isti'anah? Makna minta pertolongan. Minta pertolongan dengan perkara-perkara yang mati daripada makhluk Allah Ta'ala yang saleh lagi wali. Ini adalah ditegahkan di dalam agama kita. Kerana apakah ulama kata tak boleh kita isti'anah, minta pertolongan dengan perkara yang mati? Kerana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang Islam duk baca tiap-tiap hari, tiap-tiap malam apabila kita mengerjakan sembahyang. Apa ayat? Yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah aku minta apa nama? Aku ni ibadat, dan akan dikaulah aku itu minta pertolongan. Pertolongan yang mana wahai Tok Guru? Hak yang tak boleh kita minta lain daripada Allah. Pertolongan kita pergi mintanya perkara yang manusia itu tak kuasa. Nampak tu tak? So umpama kita minta nak uwi kita itu lepas daripada bala petaka. Kerja ni kerja Allah, bukan kerja makhluk tu makhluk ni, bukan. Dipahami jadi jelas nah. Kerana al-kuburiyun yang ada hujah-hujah yang nak tarik ke orang awam
supaya memahamkan pahaman dia itu, jadi punahlah kita dengan Tuhan. Dia tak boleh nak tolong gapo kita isak. Kita salah dengan Tuhan, kita lah nak masuknya dalam seksa Tuhan dan sebagainya, dia tak boleh tolong gapo kita. Nampak tu tak? Mana kata cara percakapan dan putar belik dia dan huraian dia daripada Al-Kuburiyun ini adalah perkara yang terkadang orang awam itu tak ada dengan dia. Kerana ia putar belik adanya ayat-ayat yang jadi kesamaran, hadis-hadis yang jadi kesamaran, darajat hadis pun kita tak ada tahu kata darajat mana dan sebagainya, maka dia putar dan belik. Terkadang kita itu termakai dengan cara memikir dia. Sebab tu ulama yang nak jaga di sini. Maka pertolongan yang tak boleh, makna kata pertolongan yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak minta pada hak hidup pun tak boleh, apatah lagi hak mati. Nampak tu tak? So umpama nak boleh rezeki, wahai itu wali, bagilah rezeki pada aku. Hak ning ni makna kata tak boleh dalam agama kita. Hak ni adalah tak boleh di dalam agama kita dengan ittifaq dan ijma' ulama, tak boleh seru lain pada Allah Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan seru selain daripada Allah Ta'ala, serta Allah Ta'ala tu lain daripada. Tak boleh, lagu ni tak boleh. Sebab tu alim ulama kita kata wasti'anati bihim, yakni wadhalika bi talabi isti'anati bihim. Mana kata isti'anah, minta pertolongan dengan mereka itu. Hak ni tak boleh. Perkara ni adalah salah di dalam agama kita. Jangan kita buat kerja lagu ni, kalau kita nak buat juga terserah. Karena saya raya dah majlis kita adalah majlis untuk nak sebarnya ilmu agama yang benar, yang betul, yang berdasar daripada kitab Allah Ta'ala dan Rasul. Kita nak pergi paksa ke, kita tidak ada kuasa di tangan. Nampak tu tak? Ada pun anak murid kita, anak cucu kita, waris-waris kita yang duduk bawah gawal le kita, bolehlah kita nak rakyat, bolehlah kita nak sekat. Akan tetapi orang lain daripada ni kita tak kuasa. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi jelas dulu. Itu adalah terpulangkan kepada seorang Muslim yang nak gunanya akal fikiran yang setara mana dalam masalah, yang nak menerimakan kebenaran dan nak menjadikan diri dia itu sebagai orang Islam yang sebenar. Macam mana terserah. Ngaji dah ni. Nampak tu tak? Baik. Ada pun minta tolong perkara yang harus. Makna perkara seumpama kita temu tolong pergi beli gula, beli sekilo, beli daging ke, beli kitab ke, beli kalek, kolam pen ke, beli gapo kata gila. Tolong waris air kepada hamba, tolong buat nasi kepada hamba, tolong sapu rumah hamba, tolong ni. Itu tak apa. Itu ittifaq dan ijma' ulama kata boleh. Masuk dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nampak tak tu? Nawi kita faham jadi jelas jadi nampak rupa. Hak tak lehnya kita pergi kepada kubur si mati, kita minta tolong dengannya. Sedangkan dia itu meninggal gidah. Nampak tu tak? Maka dia jawab kata, kita pergi cuma kita tak ada iktikad kata ya tu beri kesah. Setengah-setengah daripada orang yang juluhnya dalam lubuk kesamaran, dia akan jawab dengan itu jawapan. Maka kita yakin di hati kita kata tidak ada manusia yang tak ada pegang dulu kama dia nak buat kerja, tak ada. Pasti dia kena pegang ada di dalam hati dia. Kata perkara tu boleh berinya apa yang dia itu nak. Sebab itulah dia buat kerja. Kerana hati ni adalah raja bagi anggota. Anggota itu boleh bergerak kerana arahan daripada hati. Hati ini yang nak uruhkan dia ada dua. Ada wahyu daripada Allah, ada wahyu daripada syaitan. Wahyu daripada Allah iaitu Al-Quranul Karim dan hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu syaitan, dia nak mengajakkan kita supaya kita itu sekali dengan dia dalam siksaan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya hanya kerja syaitan itu nak mengajakkan kita supaya masuk neraka sekali dengan dia. Nampak tu tak? Maka alim ulama kita di sini, ia kata hak lagu ning adalah perkara yang tak harus dalam agama kita.
perkara yang ditegah dalam agama kita. Wahai anak cucu orang Melayu, ngajilah hak ni biar molek-molek, kerana ini adalah betul benar dengan apa yang Allah Taala kehendak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendak. Dan alim ulama yang membantukan Alkitab dan As-Sunnah, itu dia. Tu tak rupa tu. Nak beza di antara dua perkara. Nampak nah? Nak beza di antara hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kemudian wa dzalika bi talabil hajati minhum wasti'anati bihim wa du'aihim min ghairillah. Yakni dia berdoa, mana seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ni, Tuhan seru dia, ud'ullah fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Serulah wahai manusia akan Allah hal keadaan dia itu ikhlas. Ikhlaskan perbuatan dia itu kerana Allah, seru Allah Subhanahu wa taala. Fad'uni ud'uni astajib lakum. Serulah aku nak memperkenalkan bagimu wahai manusia, wahai hamba aku. Maka tiba-tiba tabiat yang faham salah ni asal orang Muslim, orang Islam yang mulialah dia. Akan tetapi dengan sebab pahaman dia itu termakai dengan cara yang salah dengan urusan agama, ya seru lain daripada Allah. Seru siapa? Seru mereka yang meninggal. Seru mereka yang mati. Lain daripada Allahu Jalla wa'ala. Seru lagu mana? Gi seru kata, Datuk ni, tolonglah aku ni, aku duk penat. Nampak tu tak? Wahai tok nenek aku, tolonglah aku ni tak kuasa dah, mu tolonglah aku. Rupa lagu tu. Nampak tu tak? Perkara ni bukan perkara yang khayal. Bukan perkara yang khayal, bukan perkara yang tidak ada di dalam sandaran. Nampak tu tak? Hamba tengok dengan mata perkara-perkara ni berlaku masa kita duduk di tanah Arab hari tu, kita tengok dengan mata. Seru sungguh. Syed, aku mari banyak kali. Syed mana penghulu? Syed, aku ni mari banyak kali. Kuasa nak murih kat kampung ni. Aku minta banyak kali dah. Anak ni tak cakap mau beri pada aku. Ya seru. Berlaku sungguh. Dan di dalam kitab yang kita tengok dengan mata kepala kita ni, ada lagu tu juga. Daripada kumpulan-kumpulan orang-orang Badawi, orang-orang Arab yang jauh daripada thaqafah, jauh daripada ilmu pengetahuan yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, ya seru. Nampak tu tak? Seru lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagu ni tidak boleh. Dalam agama kita tak boleh seru lagu ni. Ini bukan tawassul, ini apa yang kata doa lain daripada Allah. Seru lain daripada Allahu Jalla wa'ala. Beza di antara dua perkara. Kalau tawassul lagu mana rupa pula, kita mari tengok sikit. Kalau kita pergi di satu tempat, kita nak tawassul dengan orang, tak apa, kita kata, ya Allah, ya Tuhan aku, dengan sebab aku kasih kepada orang soleh ni, aku kasih kepada dia, aku dapat faedah daripada dia, daripada kitab dia, daripada tulisan dia, gitu dan gini. Aku tawajuh dengan iman aku kasih kepada dia ni, ya Allah tolonglah aku ni menajah mengaji ke apa, tak apa. Nampak rupa lagu tu diharuhkan dalam agama kita. Ada pun hak rupa hak ulama kita duk royak dalam Quran, itu dalam kitab. Anak cucu kita duk belajar ni hak pesen ki minta betul. Tu tak boleh. Nampak tu tak? Hagi minta betul. Datuk ni, aku ni nak periksa ni, menajahlah aku. Gitu. Rupa lagu tu. Nampak tu tak? Ada lagu ni, ada perkerjaan. Sebab tu ulama tulis di dalam kitab ni bukan perkara yang mudah lah nak tulis dan diterimakan oleh seluruh sekolah ni, bukan mudah-mudah. Sebab orang mengaji bukan seorang dua orang. Nah, ramai di kalangan asatizah, guru-guru kita, alim ulama kita yang tuliskan buku ni nak anak cucu kita belajar. Rupa tak ada sungguh. Saya boleh tengok dengan mata saya. Nah, boleh tengok dalam kitab tulisan berapa, boleh tengok. Nampak tu apa yang kata? Perkara-perkara yang tak boleh di dalam agama kita. Lepas tu kita nak buat juga. Kita tak seru. Kata-kata kita nak buat juga. Kita nak langgar hak tok guru kita ajar. Tak apa lah.
Nampak tu tak? Tak ada gapo supaya kita ya nasi basi, kita nak makan juga. Atafaddal, makan. Tak ada masalah. Majlis kita ni tak ada nak sekat sikit habuk. Cuma nak royak kata apa yang dijalankan oleh agama kita, hak alim ulama kita tulis, kita nak jalan lagu ni. Demo tak sih, ada gapo. Nampak tu tak? Ni nak kita faham boleh jadi jelas molek. Pak kita ke sunnah kita ni jangan duk paksa, jangan duk kata, jangan duk dakwah dengan cara molek, suruh dengan cara molek, alasan dengan cara molek, okey, tak ada apa. Nampak tu tak? Itu dia. Kemudian yang nak royak ni, kemudian nak royak lagu mana? Nak royak kata kita tutupkan hajat lain daripada Allah Ta'ala. Kita tutupkan hajat kita daripada si mati. Kita minta pertolongan dengan si mati. Kita doakan, kita serukan si mati lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa hukum wahai alim ulama? Yang anak cucu kita dok mengaji ni, apa hukum? Hukum dia kata wa huwa minasyirki. Sedangkan walahal perbuatan apa yang sebut tadi 3 perkara, iaitu seru lain pada Allah, minta turun seru lain daripada Allah, mana seru orang mati, kemudian minta pertolongan dengan orang mati, dan tutup hajat daripada orang mati, wa huwa minasyirki. Sedangkan perbuatan itu daripada syirik. Tak tu? Ulama kita hukum kata itu adalah syirik. Maka syirik di sisi alim ulama kita, yang kita itu jumpa beberapa orang hak karya kitab ni. Golek banyak ke lah, bukan mana seorang dua lah, golek ke banyak ke ni. Apakah syirik? Syirik ni makna kata syirik di sisi agama kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beri. Ya orang panggil kata timbangan ilmu pengetahuan kepada kita supaya nak kita itu jaga diri daripadanya. Lagu mana? Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kita menjadikan bagi Allah Ta'ala itu nid. Apa makna nid? Niddan makna menjadikan bagi Allah tu syabihan. Apa makna syabih? Makna kata menyerupa. Menyerupa macam mana? Alim ulama kita kata makna sebenarnya manusia tu kena suruh dia. Kena suruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia Sami'ul Basir, mustajabid du'a. Makna dia tu maha melihat, maha pendengar. Dia itu menerimakan rayu hal. Allahus Samad, Allah tepat tumpu, gapo nak, gapo Tuhanlah tepat tumpu, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita menjadikan Allah Ta'ala, menjadikan perkara yang lain itu sama dengan Allah pada pihak mana? Pada pihak kita seru sama-sama seru. Seru sama-sama seru. Makna kata seru Allah supaya dengan seru makhluk ni. Nampak tu? Daripada perkara yang mati ni. Nampak tu dah? Tu. Maka lagu tu adalah rupa syirik. Rupa apa? Rupa syirik. Ada apa kita seru wahai ayah, wahai ibu, wahai mama, wahai baba, wahai ustaz, wahai tok guru. Itu tak. Sebab apa? Hak tu masuk di dalam kata kita seru perkara yang adi, perkara yang tidak beri kesan gapo kepada kita dan kita boleh muamalatkan dengan dia. Tak apa hak tu. Sebab sahabat dia kata, "Ya Rasulullah." Nabi kata syirik itu panggil ku lagu ni. Tak, Nabi tak kata lagu tu. Sepatah pun tak ada lah tu. Nawi Pahal kata panggil lagu tu tak sama dengan kita panggil wahai Datuk Ning, tolonglah wi kepada aku. Ya si mati. Ya mati dah. Dalam kubur duk. Seru tu ada atas ni, orang hidup ni seru orang mati tu. Nampak tu tak? Ataupun tak ada pergi di kubur, tak apa. Duk rumah. Wahai Datuk tu, tolonglah Datuk, tolonglah rupa lagu tu. Itu panggil seru serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah mereka yang buat kerja lagu ni, alim ulama kita bimbing. Kalau tak tahu tadi tu tak apa lagi lah. Setengah ulama kata tak apa, dimaafkan. Tapi kalau tahu buat kerja, ni nyanyi. Nampak tak? Sebab tu ulama yang tuliskan kitab ni nak anak cucu kita belajar. Maka ini sebagai bahan besar yang anak cucu kita itu kena diri di atas ini pahaman supaya nak bawakan diri dia jauhkan daripada kesalahan
sehingga dia itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari yang Allah Subhanahu wa taala panggil dia kelak. Tu dia. Sebab apa ulama kita duk tahalkan sangat? Kerana ayat Quran royak dengan cara tu apabila orang yang buat kerja lagu ni dimasuk ngakalkan oleh Allah, Tuhan wi masuk ngakal, Tuhan tak wi maaf. Seru lain daripada Allah ni masuk di dalam syirik. Sebab apa? Sebab doa tu makna ibadah. Doa tu makna ibadah. Nampak tu tak? Tu doa tu al-ibadah. Doa ni Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa Allah, Tuhan suruh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka yang tak seru Allah Ta'ala, dia itu agang takabur daripada ibadat aku. Makna Allah Ta'ala menamakan doa tu adalah ibadah. Maka ibadat ni Allah Ta'ala takwi kita itu buat lain daripada dia. Sebab tu Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruhkan malaikat suruh kita ibadat kepada Allah hal keadaan ikhlaskan, jangan campur hak lain. Maka apabila orang seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia itu agang nak terimanya benar-benar kerana ada habuan-habuan yang tertentu, mallahu bihi alim, Allah Taala dengan dia lah yang tahu. Lalu apabila ia masuk ngakai Isa, ia akan kata tallahi inna kunna lafi dalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami itu dulu duduk di dalam keadaan yang sesat nyata. Apa? Kenapa dia boleh kata lagu tu? Tallahi, demi Allah, sumpah dengan Allah. Dia sumpah tu ahlun nar. Katanya ahli tafsir makna ahli nar, puak-puak masuk neraka. Kih gapo masuk neraka? Kih yang zina ke? Tak. Kih yang minum arak? Tak. Kih dia ambil tanah orang, rapah tanah orang? Tak. Kih curi? Tak. Kih bunuh orang? Tak. Kih faham nah, mana kata sebab dia tu boleh masuk neraka sebab hak sebut tu tadi? Tak. Sebab apa? Seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mengaku kata tallahi inna kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Menyamakan makhluk dengan Allah Taala pada pihak seru. Tu dia. Pada pihak kita minta, pada pihak kita tuju, pada pihak kita minta tolong, buat sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sesat. Sebab itulah ulama kita dia gaduh, dia usaha, dia itu nak jaga alim ulama kita ni anak cucu kita. Takut jadinya gapo al-kuburiyun. Jadi kana? Jadi al-kuburiyun. Kuburiyun ini ada zaman kita. Maaflah kita sebut dengan lafaz ni, ya ada sungguh. Nampak tu tak? Mereka yang nak bawakan manusia kepada seru orang mati. Di negeri Arab merebak sekarang, dan negara-negara kita alhamdulillah tempat kita ni makna kata ditahankan oleh alim ulama kita. Dan saya yakin tadi Malaysia pun JAKIM sendiri pun pakai buat kerja, alim ulama sana pun ramai juga daripada tok-tok guru hak sana. Dan di Indonesia pun gitu juga. Nampak tak? Tetapi kita tengoklah, bacalah khabar, tengoklah di dalam apa nama tulis alim ulama kita khabar, kita tatabuk, ikuti tengok. Kerana fikrah ni dibantukan oleh Gharbi, dibantukan oleh siapa? Oleh orang barat. Kenapa? Kerana dia sukalah nak orang Islam itu jadi lagu tu. Yang pertama boleh masuk neraka sekali dengan dia. Yang kedua jadi duk lagu tu. Tak ada nak bergaduh dah lah. Qadiyah ummah ni tak ada nak gaduh dah lah. Ummah nak jadi lagu mana kok mana, dia bergaduh dengan hak tu. Sebab tu disokongi oleh barat. Nampak tu tak? Itu apa yang kata perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Qadiyah masalah besar, bukan masalah kecil-kecil. Masalah yang orang Islam kita kena ambil tahu. Kata musuh Allah Ta'ala itu nak bawa umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ke mana. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, tak tinggalnya kita ni duk biar-biar umpama kita. Tuhan akan hantar tentera dia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kita tak tahu kata setara mana, banyak mana tentera Allah Taala yang Tuhan hantar mari untuk nak jaganya agama. Jemaah kita tu bersama dengan alim ulama Rabbani yang nak mengajakkan kita supaya seru akan Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Hak ning yang kita itu ada faedah bagi diri kita, manfaat bagi diri kita, ada hak ni. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian ulama kita wari satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim. Ayat ni daripada surah Yunus. Ayat ni daripada mana? Daripada surah Yunus. Surah Yunus ni ayat yang ke-18 lah. Cuba kita pergi tengok ayat yang ke-18 tu. Mari kita tengok sedikit supaya tak terlari kita daripada fahaman yang alim ulama kita itu dia suka nak uwi kita faham sebagaimana dia itu tunjuk hajar kita. Dia katakan, cuba tengok ayat sikit dalam pengajian kita ni. Dia kata, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Makna kata wa ya'budun, dan mereka itu menyembah lain daripada Allah. Sembah di sini katanya ahli tafsir kebanyakannya yakni seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana qadhiyah besar sekali iaitu qadhiyah ad-du'a. Makna seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala hak tu besar sekali. Hak Tuhan duk jagakan kita dan duduk nak uwi kita itu nak iaitu seru dia. Sebab tu dalam ayat Quran ni, kalau kita tengok uslubil Quran, mana susunan Al-Quranul Karim, kalau kita belajar uslubil Quran, insya-Allah dalam madah tafsir kita, madah tafsir kita lepas maghrib malam nanti kita tak masalah. Sekarang lah ni masa hari Sabtu lepas maghrib, hari Ahad, hari Isnin, 3 malam seminggu kita akan mentafsirkan, mengaji tafsir daripada surah Ghafir. Kita tengok uslubil Al-Quran macam mana. Cuma saya nak ambil tautiah sedikit daripada pembukaan. Apabila kita ni tengok, perhati kepada uslubil Quran, uslubil Quran, mana susunan percakapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Banyak daripada ayat-ayat wa yas'alunaka 'anil jibal faqul. Mari dengar faqul. Orang mari tanya engkau ya Rasulullah tentang bukit, faqul. Nampak tu? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul. Kata olehmu. So mari dengar qul. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Qul. Kata olehmu. Tanya tentang bulan, dalam Islam ada 12 bulan, lagu mana bulan, maka jawab. Nampak tak? Qul, suruh kata. Nampak lagi? Tu rupa dia. Akan tetapi apabila kita pergi tengok pada tempat ya Allah Ta'ala nak uwi kita seru dia, doa kepada dia, merayu hal faham lah, mana kata kita royakkan apa ada rasa sebab kita kepada Tuhan tu. Lagu mana? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba aku tanya akan aku di situ tu, alim ulama kata banyak ke daripada alim ulama kata tanya, mana kata mari tanya Tuhan. Setengah kata dak mai nak seru Tuhan, nak hajar lagu mana? Nak uji Nabi Muhammad tu hajar. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka jawab fa inni qarib. Mari dengan fa, tak ada tafakul, tak ada. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Dekat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan memperkenalkan doa apabila manusia hamba aku itu serukan aku.
Maka qadiyah hak besar sekali dalam masalah, qadiyah mana kata masalah hak besar sekali, peradin hak besar sekali, tajuk hak besar sekali, iaitu seru lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, ayat ni nak rayak terhadap orang musyrik. Siapa orang musyrik? Daripada Quraisy. Musyrik ni makna kata mereka yang menyengutu Allah Ta'ala dengan perkara yang lain. Makna orang musyrikun yang pertama dia kenal Allah. Orang musyrikun pertama sekali dia kenal Allah. Nampak tu tak? Bukan sebagaimana orang faham kata tak, dia tak kenal Allah. Tak. Dia kenal Allah. Akan tetapi apabila dia nak ibadat, yang ibadat lain daripada Allah, maka dinamakan diri dia musyrik. Makna bercampur, menyengutu di antara al-haq wal batil. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, dia kata zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah Ta'ala tu kita seru dia tu hak benar. Dok seru lain daripada Allah itu batil, perkara yang tak pakar. Nampak tu tak? Itu nak kita nampak kata apakah musyrik? Musyrik makna kata orang yang kenal Allah, akan tetapi dia menyengutukan ibadat dia. Gapo mana ibadat? Seru hak mula-mula sekali. Doa tu hak mula-mula sekali. Kama dia menazar, kama dia semelih, kama dia supah, kama dia gapo pergi hak tu. Hak besar sekali doa. Tu tak? Tu dia. Lalu ulama kita kata orang musyrik kita pahara tu rupa lagu tu. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu seru ataupun menyembah lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa semua mereka itu lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa macam mana? Tengok orang musyrikun dia buat kerja macam mana. Lagu mana? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tuhan kata perkara yang tidak dapat mudarat mereka itu dan perkara yang tidak dapat manfaat mereka itu. Makna macam mana katanya ahli tafsir? Mereka ini hak yang diseru lain daripada Allah Jalla wa Ala, tak ada milik gapo-gapo. Tak ada milik ke mudarat, tidak milik ke manfaat. Tidak milik mudarat dan tidak milik manfaat. Nampak tu tak? Tu dia. Nak kita faham jadi jelas. Ia tak ada milik manfaat dan tidak milik mudarat. Apabila ia tak miliknya manfaat dan tak miliknya mudarat, Allah kata kalau kita tak seru dia, apa ia tak boleh wigapa kita. Kalau kita seru dia, apa ia tak boleh wigapa kita. Nampak? Itu pada asal. Kemudian apa yang Allah Ta'ala ni royak ni benar. Tetapi ada syaitanir rajim yang nak memutarkan cara mikir anak Adam yang betul. Dia kata kalau kita tak seru dia, kalau kita tak buat sebagaimana dia nak, ia akan mudaratkan kita. Maka jadi orang tu sakit ke, jadi orang tu gitu ke, jadi sakit, jadi tu, jadi ni bukan daripada perkara yang kita seru lain daripada Allah, daripada berhala ke, daripada orang yang mati ke, daripada gapada, daripada syaitanir rajim. Kerana syaitanir rajim dia boleh mengadakan perkara dengan izin Allah Ta'ala, menyebabkan seorang itu jadi gitu dan jadi gini. Itu perkara yang orang Islam kita boleh faham dan boleh reti belaka. Terkadang orang masuknya iblis, masuknya syaitan di dalam diri dengan sebab dia tak ada jaga diri dia dengan azkar pagi dan petang dan sebagainya. Dia cakap lagu lain, gerak-geri dia lagu lain, nampak kedudukan dia lagu lain. Ada pernah kita tengok kena panggilnya orang-orang yang pandai, ada khibrah, ada cara yang nak mengeluarkan jin dan syaitan itu tubik daripada jasad manusia. Itu nak ayat kata muganing ni adanya boleh menyebabnya manusia itu jadi sakit ke, jadinya gitu, jadinya gini. Pada hakikat
Makna kata perkara yang kita seru lain daripada Allah Ta'ala itu sebenarnya dia tak ada seru. Perkara yang mati itu bukan. Tak ada serunya berhala kalau musyrikun zaman dulu, tapi hak sebenarnya syirik bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu beribadat kepada jin, yakni jin hak kufur, jin yang tak beriman dan syaitan dan sebagainya. Hak tu hak sebenarnya. Nampak tu tak? Tu. Sebab tu kita sebagai orang Islam yakin kata perkara yang seru lain daripada Allah Ta'ala, daripada perkara amwat tadi itu tak ada boleh wik apa. Nampak tu tak? Tu nak wik kita faham jadi jelas molek tu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Lepas tu mereka musyrikun ini dia kata gapo lagi. Alim ulama kita nak ayat ni di sini nak kita tahu dia kata gapo lagi. Wa yaqulu haula'i syufa'auna 'indallah. Wa yaqul syufa'auna 'indallah. Katanya al-musyrikun, cakapnya al-musyrikun haula, mereka itu pia perkara yang diseru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diseru lain daripada Allah Subhanahu wa taala daripada as-salihun. Kerana berhala ni asal orang salih. Sebagaimana ahli tafsir, dia itu telah mentafsirkan di dalam Al-Quran, dan ahli hadis mensyarahkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan ini. Boleh kita tengok Lat wal Uzza, Manar, puak ni adalah rajulun salih. Asal orang dah adalah rajulun salih. Nampak tu tak? Tu dia. Lalu dia kata haula, mereka ini, haula'i syufa'auna, pembantu puak-puak kami. Di sisi mana? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ayat kata mereka ini mendekati kepada perkara yang dia seru lain daripada Allah Ta'ala, daripada perkara yang mati tadi itu, bukan dia nak betul-betul daripada diri orang hak tu, daripada perkara yang mati itu, bukan. Tapi dia nak jadikan perkara yang mati itu pertengahan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rupa yang ditegah di dalam agama kita. Nampak tu tak? Diserukan perkara yang mati, diserukan perkara yang lain daripada Allah Ta'ala, kata gilah. Maka dia tak ada i'tiqad kali orang musyrikun ni. Kata mereka itu tu boleh winning pada asal. Nampak tu tak? Pada asal. Tetapi ia nak menjadikan mereka ini perantara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rupa lagu ni tak boleh. Kerana musyrikun dia tak ada i'tiqad kata berhala dia tu menjadikan dia, tak ada. Menjadikan langit dan bumi, bukit bukau, tak ada. Dia jawab kata Allah belaka. Ittifaq ahli tafsir di dalam tafsir itu kata gitu belaka. Nampak tu tak? Dia kata gitu belaka. Tak ada khilaf di kalangan alim ulama apabila kita tengokkan ayat yang Allah Ta'ala buat turun, alim ulama kita tafsir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Tak ada khilaf. Kata mereka ini, i'tiqad kata Allah Ta'ala yang menjadikan dia, Allah Ta'ala jadikan langit bumi. Orang panggil kata satu jumlah, iman jumliyah, panggil jumlah. Bukan semua. Dia tetap jadi musyrikun, tak jadi orang Islam pun. Tak jadi orang beriman pun, tapi dia beriman juz'i, beriman sejumlah lagu tu. Nampak tu tak? Itu dengan ittifaq ahli tafsir. Malaikat ada hak baru-baru zaman kita duduk ni pelik. Di kalangan orang hak yang nak seru lain daripada Allah Ta'ala, yang berupa warna orang Islam juga, dinamakan Al-Kuburiyun. Dia itu mentafsirkan tubik daripada tafsir hak asal. Nampak tu tak? Cara yang tafsir lagu lain. Nak isbat kata musyrikun itu tak ada kenal Allah. Tak ada beriman dalam arti kata tak ada percaya kata Allah Ta'ala jadikan dia, jadikan langit dan bumi, tak. Dia pergi tafsir sah lagi. Ni yang kita boleh tengok di dalam buku-buku yang mereka itu tulis, dan cakapan-cakapan mereka yang kita dengar daripada mulut mereka sendiri,
dan boleh kita tengokkan perkara-perkara yang tersebut itu banyak-banyaklah. Nampak tu tak? Ni makna kata orang Islam kita kena jauhkan diri daripadanya. Nampak tu tak? Orang Islam kita kena jauh diri daripada rupa lagu ni. Tu dah. Supaya nakwi kita itu selamat dan keluar kita daripada kemusnahan dan bala petaka yang dia itu orang panggil kata tidaknya betul dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ni, hak tu dia. Nampak tu tak? Makna kata orang musyrikun kenal Tuhan tetapi dia tak ikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang sebab ayat Quran mari dua. Cuba kita perhati tengok. Cuba kita buai sifat ta'assub kita, cuba kita perhati tengok. Wala in sa'altahum, kalau engkau tanya mereka itu, wahai Rasulullah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan langit bumi? Dia katakan, la yaqulunna Allah, Allah Taala yang menjadi. Nampak tu tak? Dengan ittifaq ahli tafsir, gitulah musyrikun jawab. Tu tak? Tetapi apabila diserukan dia kepada la ilallah, la ilaha illallah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Apabila diserukan mereka itu kepada la ilaha illallah, mereka itu tak mahu. Ayat kata, dia kata Allah Taala jadikan langit dan bumi tak sama dengan tak sama dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah bukan makna la khaliqa illallah. Kalau makna la khaliqa, tidak ada yang menjadi malaikat Allah, musyrikun kata dengan mudah-mudah. Nampak tak? Akan tetapi la ilaha illallah makna kata tidak ada perkara yang kami akan ibadat dan seru malaikat Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak kata tu. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Nak menjadikan Tuhan yang kita nak seru, yang kita nak ibadat tu Allah hanya jua, pelik sangat Muhammad buat agama. Ni dia. Nampak tu tak? Ini nak kita faham kata perkara yang orang duk nak katuknya kebenaran ini, dia tak boleh nak katuk. Sebab kebenaran adalah cahaya. Marilah kegelapan berapanya susunan sekalipun, gelap di atas gelap, gelap di atas gelap, zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kalau mari cahaya habis licin. Yakin? Nampak tu tak? Marilah gelap setara mana, dalam gua mana pun, kalau mari cahaya habis. Apa makna cahaya? Yang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ni makna kata perkara yang kita itu tak ada kena duk jadi mikir banyak. Jauhkan diri kita daripada ajaran yang ulama kita tegahkan tadi dengan ayat Quran pun cukup, daripada surah Yunus ayat 18 sudah. Madai. Inilah apa yang kata perkara yang alim ulama kita duk beringat supaya nakwi kita itu selamat. Beringat nakwi kita selamat bukan kok mana dak. Nampak tu tak? Itulah orang panggil kata setengah daripada apa yang dikatakan oleh alim ulama kita, kata tak boleh kita tawassul mana seru orang-orang yang mati. Nampak tu tak? Orang-orang yang mati. Faham molek tu nah? Orang-orang yang mati. Itulah orang panggil kata perkara-perkara yang kita itu kena menjauhkan diri daripadanya. Yang kedua, saya yakin dan tahu kata ada sekumpulan daripada orang kita nak perkara-perkara yang ditegahkan oleh alim ulama kita di dalam kitab Muqarrar Sanawi ni. Ada. Nampak tu tak? Akan tetapi saya raya dah majlis kita nak pakai hak ni. Kita nak bawa hak ni kerana alim ulama kita tulis nawi anak cucu kita berdiri di atas ini ilmu. Kita nak luar daripada ni, itu hak kita. Kita tak paksa. Nampak tu tak? Tetapi kita hujah kita apa yang Allah Ta'ala kata dan apa yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan perlaksanaan daripada para sahabat kita, iaitu sahabat Nabi lah maksud alaihi salatu wassalam. Lain daripada ni kita tak terima. Nampak tu tak? Walaupun siapa pun kita tak terima, sebab kita terima kebenaran daripada hujah, bukan kita terima
daripada orang tu orang ni, walaupun kebenaran tak ada mana tak tu tak ni pun tak. Kita terima kebenaran. Marilah daripada mana pun, tapi dengan alasan yang daripada 3 sumber tadi. Al-Quranul Karim, hak sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelaksanaan daripada sahabat. Pelaksanaan sahabat ni makna kan apa yang dipahamkan oleh ijma' para sahabat di atas perwaktu hak yang faham daripada Rasulullah. Adapun peribadi sahabat tertentu ya buat kerja kama dia ada sahabat engkar di atasnya, maka itu bukan hujah. Maka itu bukan hujah. Ada masalah kita nak ambil pendapat sahabat buat hujah tu pun kita kena belajar jadi molek. Tapi apabila ijma' sahabat di atasnya, itu sebagai hujah lah. Sebagai hujah. Itu tak? Itu dia. Baik. Kemudian kita nak faham lagi. Kita nak faham lagi. Kita tahu lagi nah. Kita nak tahu lagi. Masalah ibadat ni kita royak dah. Masalah ibadat ni kita royak dah. Kata maknanya gapo? Rupanya macam mana, kita rajuklah pada pengajian kita hak telah lepas. Nah, kalau tak faham tu mari nak dengar sini ya tak faham selalu. Ya kena pergi dengar di pala air dulu lagu mana huraya titi daripada awal dulu baru tak apa. Nampak tu tak? Mari nak dengar sini ni makna kata jadi silap silap ubat lah. Ya kena titi satu persatu. Nampak tu tak? Titi satu persatu. Kalulah kita sebagai orang Islam seru tu hesa pada tak usah seru lah ibadat tu. Kita duk lari, duk royak hak alim ulama kita duk royak kata tak boleh seru orang yang mati. Sudah banyak tu. Kalau kita nak seru juga tu hak kita. Nampak tu tak? Tapi majlis kita tak boleh seru lah ibadat Allah Subhanahu Wa Taala yang mati tu tak boleh. Nampak tu tak? Hak ning hak kita nak jalan. Tu tak? Bukan orang mati tu bukan satu orang suruh hak tu suruh hak ni banyak lah panggil. Tu nah. Yang kedua hak tak leh di dalam agama kita dan manhaj kita, yakni at-tawassul bijahi rasul sallallahu alaihi wasallam wa auliyaihi. Sini perhati molek dengan baik. Takut silap faham. Takut silap faham hak ulama kita maksud. Saya ni pun beringat habis wadah ni. Syarah ni pun. Sebab apa? Sebab takut silap faham. Silap faham ni jadi kok lain lah. Maknanya tawassul dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pangkat para aulia. Makna kita sebagai orang Islam, i'tiqad kata di sana adanya pangkat. Pangkat bagi dia, pangkat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pangkat daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang sunnah tak ada engkar kata di sana ada aulia Allah Subhanahu wa taala. Nak engkar lagu mana Allah Taala royak dalam Quran dengan cara jelas, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun illa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa ila akhir al-ayah. Makna kata di sana adanya awliya Allah Subhanahu wa taala. Awliya Allah Taala di sisi kita makna kata orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Maqam takwa bukan boleh dengan mudah. Bukan boleh dengan mudah. Maqam taqwa bukan mudah-mudah nak boleh. Hera tu sebab itulah disyarakkan dalam agama kita ni semaya jemaah dan suruh tok khatib tu suruh ittaqullah tu. Mari dengan lafaz tu pun tak apa ataupun mari dengan makna tu pun tak ada masalah. Tak ada jadi pelik gapo lah situ tu. Nampak nah. Tetapi intinya nak kita tu wasiat. Inti nak kita tu suruh mentakuti akan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau gitu pangkat ni hasil daripada mana? Kita ayat dah nak kata kita i'tiqad kata di sana ada pangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya pangkat para wali. Kita tak ada engkar tu. Hemalak situ tu. Kemudian pangkat ni hasil daripada mana? Cuba kita tengok. Pangkat ni hasil daripada amalan seseorang. Rasulullah jadi pangkat dia tinggi sangat tu kenapa? Kerana kita tengok pada semaya dia, tengok pada puasa dia, tengok pada takwa dia, tengok pada semua gerak-geri dia itu gapo hasil?
Makna kata semua takdir itu patut dan layak Allah Ta'ala wikan maqam dia, pangkat dia tinggi. Kalau gitu pangkat ni hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hak kita. Nampak tu tak? Pangkat tu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Rasul kita nama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan pangkat itu juga ada di wali. Sebab apa? Ada di wali. Karena wali ni orang warna, orang bertakwa, orang suka buat amalan yang soleh, orang yang berakhlak budi pekerti molek, orang tak kata ke orangnya puasa, orang seluruh amalan yang dia buat tu kan dia dapatnya pangkat. Kalaulah kita nak ukur dengan keadaan dunia, begitu juga. Orang ni nak boleh pangkat tinggi-tinggi dalam dunia. Gapo? Tengok kerja dia buat gapo? Kerja buat pada masyarakat, tolong situ buat gon tu gini, barulah nak dapatnya pangkat. Maka pangkat yang dapat tu hak dia, hak kita ke hak siapa? Hak orang buat tu. Nampak tu tak? Tu dia. Maka masalah tawassul ni pada asal hak kita ngaji, makna kata kita kemukakan benda hak kita. Benda hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kata, ya Allah, ya Tuhan aku, masuklah aku ni dalam syurga. Sebab saudara aku ni orang wali. Saudara aku ni pangkat tinggi. Apa alaqah? Apa perhubungannya? Dengan kita tawassul dengan Tuhan dengan pesen tu, apa hubung? Hak tu hak dia. Pangkat tu hak dia. Nampak tu dah hak saudara kita nak wui Tuhan kita masuk syurga. Ya Allah, ya Tuhan aku ni adalah orang yang taat kepada ajaranmu, aku orang beriman denganmu, aku ni orang yang istiqamah. Kita boleh ngadu dengan Tuhan, kecek dengan Tuhan gitu, tak apa. Kamu dia wilah kepada aku ni boleh masuk syurga, wilah kepada aku ni gitu begini. Itu rupa tawassul yang betul. Nampak tu tak? Rupa tawassul yang betul. Adapun tawassul dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, masalah tawassul pangkat Nabi pasti ada. Kita tak ada engkar, dan ulama kita pun tak ada engkar, pakat sebulak suara kata pangkat Nabi ada. Nampak tu tak? Pangkat para rasul ada, pangkat aulia ada. Tak ada engkar ni. Dalam kitab pun tercatat gitu. Akan tetapi dalam masalah nak ibadat, pasti kita kena dengar syarat. Ni tepat yang tak sama di antara kita nak beramal dengan syarat, pasti kena ada izinan daripada syarat, suruhan daripada syarat, akuan daripada syarat. Nampak tak? Barulah kita kerja. Ada pun orang habis yang kata, ya ada pangkat, kita ambil dah pangkat dia jadi gano. Kita pinjam mari dulu, dia nak izin tak izin ikut dia. Itu bukan cara kita. Nampak tu tak? Maka kalimah hak demo setengah-setengah, hak ulama kita duk royak di sinilah, kaqaulika seumpama perkataan kita ni kata, ya Rabbi bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isfini. Ya Tuhan, dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku sembuh. Berilah aku sembuh penyakit aku ni. Lalu ulama kita kata fihi nazar. Padanya ni ada pertikai di kalangan alim ulama kita. Apa? Kerana rupa lagu nining tidak ada amal oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata kita ni orang sunnah ni, makna kata kita nak tengok perlaksana hak orang amal tu macam mana. Kita tak ada engkar kata seluar warna lain tu adalah ada harga dan gapo, tetapi une-une dalam sekolah kita ni kena seluar hitam. Nampak tak tu? Maka kita kena pakai seluar hitam ni. Apabila kita pilih seluar hitam tu sebab sebagai une-une dalam sekolah kita, gapo makna? Mana kata kita tak nampak lah kata harga hak lain tu ada harga molek ke tak, kita kan lagu tu. Tetapi une-une dalam agama kita nak tawassul, kena tengoknya syarat tu ayat lagu mana. Nampak tu tak? Syarat tu ya buat lagu mana. Kita orang juruh yang duk lagu ni lah. Ada pun orang lebih dalam urusan agama duk kira tak apa, tak apa. Tu cara dia nak mikir lagu tu nak buat kan?
Nampak tak? Cuma kita nak ayat kata tawassul dengan pangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aulia ini ning di dalam agama kita, di dalam ajaran kita adalah perkara yang dipertikaikan di dalam sama-sama alim ulama kita. Maka apabila ada pertikai di kalangan alim ulama kita, kita nak pilih kata kita tak mau hak ni. Sebab apa? Nak keluarkan diri kita daripada khilaf. Tak apa. Memang nak, tak ada masalah. Tapi hak kita kata tak, bukan lagu ni. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Kemudian orang awak lagu ni dia dakwa. Dia dakwa kata di sana ada hadis. Di sana ada apa? Ada hadis. Di sana ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada apa? Ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Royak kata Rasulullah ni suruh buat lagu ni. Sebab tu saya kata ya Rabbi bijahi Muhammadin isfini tu. Tu dia. Maka mari kita nak tiliklah kepada hadis. Sebab kita royak dah kata kita ni nak beramal pasti kena nak kepada hadis yang sabit daripada baginda Nabi SAW. Kalau tak sabit kita tak sah. Tak sabit dengan sabit macam mana nak faham jadi mudah-mudah seolah kata nasi basi dengan nasi tak basi. Kita nak makan hak mana? Amma nak makan nasi basi, makan tak ada apa. Amma tak sah nasi, nak nasi tak basi, amma nak makan hak tu. Dah tu. Ni kita kecek nak nampak gambar setengah-setengah. Ya, bukan mana nak kok mana dak, nak nampak rupa. Rupa macam mana? Mana tak orang ni nak dengan hadis tak sabit. Orang ni tak share dengan hadis tak sabit. Rupa lagu mana? Rupa gitu. Tu tak? Paksa kita ayat dah tak ada paksa. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum lam yaf'aluhu. Kerana bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok dalam hidup mereka sahabat Nabi alaihi wasallam tak buat kerja lagu ni. Maka di sisi kita ke ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantasan mazhab salah ni makna kata tiap-tiap amalan yang tak dikerjakan oleh para sahabat maka kita tak kerja dan kita bila perkara tu adalah rangka dalam urusan agama. Ini pegangan kita. Memang tak boleh nak paksa. Dan kita pun tak boleh nak paksa dia mau faham seumpama kita tetapi jalannya kita lagu ni. Tu tak? Ni kita nak bawa nampak kata rupanya apabila sahabat tak ada buat kerja maka itu kita tak mau nak buat. Awak apa kena duk gantung pada sahabat? Kerana sahabat ni lah orang yang melaksanakan hukum syarak hak mula-mula sekali. Nak tengok tak kena kita faham tengok dia. Dia contoh lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena perhati ke dia. Dah tu? Tu dia. Adapun ulama kita kata amma hadis, adapun hadis tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azimu. Hadis ni hadis punya tanah tawassalu bijahi. Tawassullah olehmu wahai umat aku dengan pangkat aku. Maka sesungguhnya fa inna jahi, maka sesungguhnya pangkat aku indallah di sisi Allah azim. Memang pangkat Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala tu besar. Akan tetapi syarak suruh kita buat dak lagu tu. Tak. So umpama kita nak misal kata al-adhan ni. Besar tak pangkat di sisi agama kita? Besar. Sampai kecek tok pekoh kalaulah negeri mana negeri Islam tegahnya tak sewa orang baik, tak sewa orang azan, kerajaan kena ambil tindakan. Nampak tak tu? Tiba-tiba masalah azan ni ya sahabat. Tiba-tiba kita ambil azan ni, kita pergi azan tepat hak yang syarak tak ada suruh. So umpama kita kata tak boleh lah nak panggil orang beramai sembahyang mayat ni kita kena azan lah. Nampak tu tak? Kita kena azan. Sebab umur manusia tu di antara azan dan iqamah ya. Maka mikir mai kata kalau gitu molek kita azan ya kak Allahu akbar Allahu akbar nak sembahyang mayat. Nampak tu? Maka azan diri be tadi tu pangkat ya ada hukum dia ada tetapi mari tak sini ni wajib kita sebagai alim ulama juga kena bayan. Kata tak boleh tak sini kerana tidak ada contoh tauladan daripada syarak tidak izin. Itu. Lagi nampak lagi masalah
pangkat Nabi tak ada pertikai dah di sisi orang Islam. Kata pangkat Nabi ni tinggi. Tetapi kita nak pergi ambil pangkat Nabi, mari tawassul dalam masalah kita dengan Tuhan ni. Boleh ke tak boleh? Situ tepat dipertikaikan oleh ulama kita. Maka orang berhujah kata boleh kita buat lagu tu sebab ada hadis. Hadis mana ni? Tawassalu bijahi fa inna jahi azimun indallah. Ulama kita hukum kata fahadha hadisu batilun la asla lahu. Hadis ni hadis batil, makna hadis makdzub, hadis dusta, tidak ada asal baginya. Makna kerana tidak ada asal kita belajar dalam mustalah, mana tidak ada sanad baginya. Apabila tidak ada sanad, tak boleh kita terima. Pas kalau orang meroyak kata Nabi meroyak semalam, yo kita jumpa dengan Nabi, ataupun kita telefon ke Nabi, Nabi royak kata hadis ni ada, wajib kita kena tolak. Apa? Kerana itu bukan cara fahami hak Islam tu. Kalaulah betul lagu tu, tak payah Bukhari mari, tak payah Muslim mari, tak payah Abu Daud mari, tak payah Nasai mari, tak payah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mari buat apa? Nampak tak tu? Ada gapo telefon ke Nabi? Sudah. Ada gapo Nabi mimpi ataupun jumpa dengan Nabi betul-betul? Apa dah? Sebab itulah perkara-perkara tu masuk di dalam cara mikir kita. Benda tak kena lagu tu, patutlah kita buai benda tu baik. Nampak tu tak? Tak usah duk khoyal lah kata apabila kita faham lagu tu kita boleh menguasai dunia ke apa nama dak. Menguasai tukar kita sesuatu ya. Nah, hak lain tak ada boleh buat gapo. Tunjuk tu jatuh kapal tu bai tu balik kereta kebal tu gapo nama tak ada. Kalau ada alhamdulillah. Tapi benda tak ada. Khoyal saja. Sebab itulah orang Gharbi, orang barat ni suka dengan cara fahami orang Islam yang pesing lagu tu. Sebab itulah kita kena jaga. Hadis ni tidak ada. Saya tutup kepada orang yang berasa kata nak mempertahankan benda ni lama dah 2-3 banyak tahun dah. Banyak tahun dah mai kita duk tutup. Tak ada boleh wari sepakat hari ni. Nak wari lagu mana benda tak ada. Kalau naik sepak langit 7 pun tak jumpa. Turun sepak bumi bawah pun tak jumpa. Sebab benda tak ada. Maka kita takut-takutnya orang duk jadi kerah-kerah perut berdoa tu duk pe huduh berdoa tu, takut-takut masuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tu hak takut. Nampak tu dah? Tu dia. Itu dua. Akhir talabad du'a minar rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Mana kita pergi minta doa daripada Nabi supaya Nabi tu doa kita lepas pada Nabi wafat. Ni tak boleh juga dalam syariat kita. Kita pergi ataupun tak pergi pun tak apa. Ya Rasulullah, tolonglah doa kepada aku. Rupa lagu tu tak boleh. Rupa lagu tu tak boleh dalam agama kita. Memasuk kata kita ni seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kacau lah. Nampak? Kalau kita kacau lagu tu, tak kaya pun kita. Kalau kita duk sakit, tak hingga pun kita. Lepas tu, buat lagu ni, ulama duk royak tak boleh. Apa yang anak cucu kita duk mengaji ni, kata tak boleh ulama. Kita lagi percaya apa yang kata boleh. Kena seksa pula akhirat esok. Apa kita duk zalimkan kepada diri kita begitu lalu. Sebab tu jangan kita buat kerja lagu tu. Nampak tu tak? Orang tu yang nak seru kita nak widuk sekali dengan dia benda tak kena tu ya ada sok muda. Kita nak seru Allah Taala hanya jua molek tak molek. Suruh mak pak, suruh ibu bapak, suruh cucu tak apa tu. Tapi seru orang mati tak boleh. Kita berasa kata hak ni lah kena dengan ajaran Allah Taala dan Rasul. Nampak tu tak? Tu. Kaqaulika seperti perkataan kau ya Rasulullah ud'uli. Hei Rasulullah, berdoalah engkau kepada aku lepas daripada Nabi wafat. Fa hukmuhu ghairu jaizin. Makna kata hukum dia tak harus, mana haram. Hukum dia tak harus. Nampak tu tak? Hukum dia tak harus. Tu hukum dia tak harus. Tu tak? Hukum dia tak harus. Ini masalah tawassul. Bagi tengoklah alim ulama kita tawassul itu tafsir lagu mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah tu. Kita tengok
Saya royak dah kata hak ni majlis hak ketiga dah ni tentang masalah tawassul. Dengar we habis dulu. Jangan gaduh pasal kata kok tu kok ni nah. Tu. Maka lagu tu tak boleh. Nampak tu tak? Tak boleh. Hak kata nak we kata boleh, dia tak tahu tak gapo, biar duduk situ dulu. Ya mah hak ngaji dah tu janganlah. Lagu ni duk khilaf di antara tauhid dan syirik. Nampak tu tak? Tak usah kacau. Bukan syirik mana iktikad kata Nabi tu menjadikan kita baru syirik. Kalau kita pergi seru Nabi tak syirik. Jangan tu. Tu jangan. Nampak tak? Sebab musyrikun pun tak ada iktikad kata berhala dia tu jadikan diri dia, tak ada. Jadi langit bumi pun tak ada. Iktikad Allah belaka. Tetapi salah dia seru. Allah Ta'ala kata hal lain kata. Hak tu hak kita takutnya. Sebab tu ulama kita duk tulis mari kepada anak cucu kita hidup mengaji belajar tu. Kita tengok we molek dulu. Allah, nampak tak tu? Tengok we molek dulu. Masalah ni bukan benih Allah. Bukan masalah puak tu puak ning. Tak. Masalah gapo? Masalah kita nak beragama. Nampak tak tu? Tu. Masalah kita nak beragama. Kita pun tak ada engkar kata boleh tawassul, tapi rupa tawassul macam mana? Hak boleh. Nampak tu tak? Ni tak ada tak faham jadi ikut dah gitulah. Tak boleh buatlah tu lah. Nampaklah tu? Tak boleh buatlah tu. Kenapa? Kita tak boleh nak buat lagu tu. Tak boleh kita minta ya Rasulullah ud'uli lepas pada Nabi itu wafat. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum lam yatlubuhu. Kerana sahabat Nabi sore pun tak ada minta kepada Nabi betul-betul suruh berdoa, tak ada. Kalau nak riwayat hak sahih waris sah. Riwayat hak sabitnya dia waris riwayat hak tak sabit. Nak waris benda kok orang tu waris hak molek. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nak wi kau orang tu wi hak molek. Pakai ye wi hak molek, makan ni wi hak molek. Ni wi kau orang pakai ye hak tu tak saya pakai cari dah. Orang pada hati pengen kita. Wi makan ni benda basi-basi kau orang. Orang apa supaya kita? Hak nak waris hadis sabit daripada Nabi SAW kata ada perwaktu buat kerja lagu ni daripada sahabat mauquf kerana ada. Ulama cek siap dah sahabat tu tubik natijah kata tak ada lagu ni. Hak ada hak plesu. Hak ada hak nasi basi. Hak ni mana kata kita tak boleh nak terima. Kalau kita nak juga hak plesu dengan nasi basi, hak tu kita. Nampak hak tu kita, hak kita. Tu kita nak juga, tak ada apa. Orang royak dah kata tak boleh, benda ni tak molek, benda ni gitu. Kita nak juga, ada apa. Nak buat kan tu? Nampak tu dah? Akhirat esok kena pula. Sebab tu jangan kita duk kerah. Tak tu kalau gitu tak boleh. Satu, sahabat tak ada buat kerja lagu tu. Yang kedua, wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, idza mata al-insanu. Satu riwayat, idza mata ibnu Adam. Apabila mati seorang manusia, Nabi kita ni orang tak? Nabi kita orang. Mana dalil? Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kata, ana basyarum mithlukum. Aku ni adalah manusia seumpamamu. Tapi tak sama, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Maka kenalah Nabi kita pun mati. Qala subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan rasa kecak mati. Lalu Nabi kata adalah di Sahih Muslim ni, idza mata ibnu Adam, apabila mati oleh anak Adam. Idza mata al-insan, lafaz tu kita hari ni, idza mata al-insan, apabila mati oleh manusia. Inqata'a amaluhu, putus amalan dia. Apa mana amalan? Katanya ahli syarah hadis, makna kata perbuatan dia putus. Perbuatan dia putus. Kita nak berdoa ke orang ni, orang suruh kita jadi tok guru, anak murid suruh kita berdoa. Kita berdoa, panggil amalan juga. Apabila mati tak boleh nak buat kerja benda tu. Bahawa kata, tak ke kita dengar hadis hak sahih ni kata Nabi itu hidup di dalam kubur dia, mana hidup dalam alam barzah? Ya, hidup dalam alam barzah. Tapi dia tak boleh nak buat apa yang dia pernah buat di atas dunia ni. Nampak dah tu? Dia tak boleh nak buat dah apa tu. Kalau dia boleh buat, tak kena payah Abu Bakar jadi khalifah, dia jadi sendiri ya. Nampak dah tu? Ni nak kita mikir, gerakkan akal fikiran ni. Nampak tu tak? Gerakkan akal fikiran tu. Tu.
Kalaulah kita waktu bi hadis Nabi, waktu bi ayat Quran, hak lagu ni mana kata orang hak lemah-lemah gitu ya tak nak tak makan. Nampak orang tak makan ya belalah tak apalah ya dhaif nak kena nyanyi kat dia susah. Ya susah hidup pai dia jadi supaya salah kata tak boleh nak terima benar-benar tu ya susah. Kagitu kagini. Lepas tu bagi pahala kau orang. Allahu akbar. Lemah. Salah kata lemah sungguh. Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Hadis dia. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Maka kita alhamdulillah ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada sahabat. Pandai lagi. Pandai lah nak gapo lagi. Allah. Malaikat ada 3 perkara. Hak tak jadi putus. Tapi tuan tak boleh nak buat kerja dah. Gapo? Sadaqatin jariyah. Sedekah masa dia, sedekah jariah masa dia hidup lagi. Apabila dia wafat, jalan tu duk jalan, pahala duk sampai ke dia. Dia tak boleh nak buat apa dah. Nampak tu tak? Itu satu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ni. Ataupun ilmu yang manfaat. Sebab tu kata para sahabat tidak ada amalan yang lebih baik di sisi Allah Taala lebih daripada sebab ilmu. Tu. Terkadang alim ulama tak ada apa pun, anak cucu pun tak ada, tapi ummah doa kepada dia. Sebab apa? Sebab ilmu. Maka kita yang ada ilmu ni janganlah kita buat apa kepada ilmu. Sebab ilmu. Wi masa pada ilmu, kasih pada ilmu, agungkan ilmu. Jangan wi apa-apa benda pun nak heret kita tubik pada ilmu. Sebab apa? Benda ni faedah besar sekali. Bila dunia lagi. Dunia lagi apatah akhirat. Nampak tu tak? Ni. Aw ilmin yuntafa'u bihi ataupun ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu jadi nafaatkan dengannya. Kita wi ilmu kau orang, bagi ilmu kau orang. Ilmu saya apabila kita bagi ya tak habis. Coba kau bagi kau orang, kau banyak. Kau bagi kau orang, kau banyak. Lagu mana? Itu panggil kata keberkatan karamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Ataupun waladin salihin yad'u lahu. Nampak tu tak? Ataupun anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Yang berdoa kepadanya. Ada anak yang soleh berdoa. Maka itu jalan yang nak sampaikan pedah kepada mayat. Lain badan ni? Tak. Nampak tu tak? Lain daripada ni? Tidak. Itu dia. Maka hadis yang dikeluarkan oleh sahibus sahih, makna kata hadis sahih lah, yang ada supaya tahun yang berlakunya kemarau di Madinatul Munawwarah, yang Sayyidina Umar tu minta tolong daripada Abbas sebagai bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh berdiri maqamin Nabi pada hari tu tak menafi kata hak kita duk royak ni tak. Hak ulama kita duk kata ni tak. Nampak tu dah hak ulama kita lari kata jangan ya Rasulullah ud'uli. Wahai Rasulullah tolonglah berdoakan kepada aku, sedangkan Rasulullah tu wafat. Tak ada berlawan di antara hadis tadi. Kalaulah ummah faham sebagaimana faham orang yang tak faham agama benar-benar ni, dia pergi di kubur Nabi minta lalu. Dia panggil Bapak Abbas. Nampak tu tak? Dalam hadis kata, Qum ya Abbas, udu'ullaha lana. Diri olehmu ya Abbas, kama dia memberdoakan. Suruh nak Abbas tu berdoa. Kalaulah ummah faham sebagaimana orang tak faham setengah-setengah tu dah. Di kubur Nabi minta lalu. Jadi kan, ya Rasulullah tolonglah berdoa, hujan ni turun gini-gini. Ummah tak faham lagu tu. Itu nak rakyat kata salah faham dah tu. Dak ambil hadis hak mana-mana tu. Nampak tu tak? Salah faham. Tak betul. Hak ulama kita rakyat ni betul dah. Sebab tu kita orang sunnah jagalah. Pegang molek ajaran yang kita dak bawa ni betul dengan Allah Taala dan Rasul. Tak kira, tak ada kena dok kira orang tu orang dak. Kita nak bawa diri kita wijaya gih dengan ilmu pengetahuan. Hak kita ni ada qala Allah dan sah sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan contoh tauladan daripada sahabat. Hak tak ada dalam madrasah lain. Hak ni hak penting kita. Hak ni kita rasa megah, hak ni hak kita berasa kata rasa puas hati.
puas hati kata megah Allah Taala nikmat kita boleh faham gini, masya-Allah. Tak ada dah. Nampak tak nak tergantung pada dehe-dehe tak. Dehe-dehe hak tak urat. Hak pahu-pahu, mapuh-mapuh tu bukan lagu tu. Nampak tu tak? Inilah apa yang kata setengah daripada apa nama? Setengah daripada perkara yang kita itu boleh nak menyatakan di sini. Nah, maka pada perjumpaan kita sekali ni tak ada dah lah nak masuk ad-darsus tas'. Insya-Allah lah kita akan masuk lagi hari lagi akan datang, iaitu mata pelajaran yang ke-9. Himayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Makna kata tengok Rasulullah ni jaga lagu mana, iaitu keasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ni jaga macam mana, lagi kita akan tengok. Nampak tu tak? Tu dia. Kita nak kita faham jadi molek tu. Nak kita faham jadi molek. Kemudian apabila kita tu mengaji dah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita, menerimakan kebaikan apa yang alim ulama kita tulis di dalam kitab Sanawi ni. Ni kitab ni iaitu pia i'dad, mana yang susun itu Ittihadul Madarisil Islamiyah Al-Ahliyah lil Wilayati Al-Janubiyah. Ni kitab ni kenal belaka malaikat orang pesan kata jauh sikit tu dia tak kenal tu, dia kena kenal lah dah. Maka pada akhir ni yakni kita marilah sama-sama kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita dan berikan ilmu pengetahuan kepada kita dan mengkekali majlis kita, pengajian kita sehingga Allah Subhanahu wa taala itu redha. Yang kedua, marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, makna kata kita sebar pula ilmu pengetahuan yang kita mengaji kepada saudara-saudara kita yang duduk di bawah gatas kita, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita dan orang-orang yang duduk bawah kita. Yang ketiga, iaitu marilah sama-sama kita membantukan majlis kita dengan tenaga kita, dengan apa nama yang kata harta kita, sekadar mampu kita supaya apa? Supaya majlis kita ni akan berkekalan kepada umat Islam kita di tempatan kita. Pada akhir ni as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.